subscribe dan tekan loceng. Dah, mula bos. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kami bertiga hari ini dipanggil untuk memberikan keterangan atas apa yang berlaku pada 2 hari bulan yang lalu. Banyak persoalan-persoalan dan saya mengambil pendekatan. Sebahagian besarnya saya tidak menjawab kerana itu diizinkan oleh undang-undang melalui Kanun Keseksaan Seksyen 112. Tapi kesimpulan daripada persoalan itu saya diminta untuk menjawab. Saya memberikan kesimpulan bahawa perhimpunan itu tidak akan berlaku jika kami semua dibenarkan masuk ke kawasan Parlimen. Jadi perhimpunan itu adalah kerana kami dihalang untuk masuk ke kawasan Parlimen. Jadi habis. Itu saja. Dan Baik, ini semua berlaku kerana kegagalan Perdana Menteri meletakkan jawatan yang telah membuat berbagai angkara dalam Parlimen, mislead the House, menyelewengkan Dewan. Lalu pada hari Isnin itu mereka terpaksa menutup Parlimen. Jadi atas itu kita telah memberikan keterangan tadi di Balai Polis Dawangi. Saya juga memilih di bawah Seksyen 112 Kanun Keseksaan bahawa kita memilih untuk tidak menjawab segala persoalan yang diberikan dan kita jumpa di mahkamah. baik, begitu juga dengan Dr. Salahuddin dan Dr. Mahfuz. Saya hadir untuk memberi kerjasama kepada pasukan polis yang membuka kertas siasatan dengan memberi kerjasama penuh menjawab perkara yang dibangkitkan. Sedia maklum, kenyataan saksi di bawah 112 memberikan kita juga peluang untuk memilih tidak menjawab ketika keterangan diambil. Kami memilih option itu. Dan kehadiran hari ini adalah sebahagian daripada siri panggilan yang dibuat ke atas ahli-ahli Parlimen dari blok pembangkap sejak beberapa hari yang lepas. Sebab itu tadi dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang saya dan Saudara Salahuddin Ayub ikut hadir, kita membincangkan berkenaan dengan tindakan pasukan polis memanggil ahli-ahli Parlimen yang hadir di Dataran Merdeka pada hari Isnin lepas. Dan kita bersetuju untuk memberi kerjasama penuh kepada pasukan polis. Dan kita juga menyediakan pasukan peguam bagi mana-mana ahli Parlimen yang memerlukan. Tapi kalau dah season kena tahan macam kami ni, tak pakailah hari ni, tak gunalah ya. Tapi kita memberi maklum bahawa kesemua yang dipanggil itu mereka akan memaklumkan kepada Sekretariat Pakatan Harapan lah ya, jumlah yang telah itu sajalah yang boleh. Kalau ada soalan, Keterangan jalan lancar. saya berdepan dengan 28 soalan. Saya tak tahu Salahuddin Lebih kurang 28 soalan sama yang ditanya berkisar tentang perhimpunan tanpa izin lah, haram, berkait dengan soalan yang berkait dengan plan pemulihan negara dan halangan daripada perbuatan tidak menjaga jarak dan tidak patuh dengan SOP dan segala macam lah. Contohnya kita tahu ke arah mana sebenarnya kesihatan ini nak dibawa. Sebab itu kami dinasihati oleh peguam untuk menjawabnya di mahkamah. Adakah pihak polis melakukan kompon kepada semua ahli Parlimen? Dan mereka panggil kami untuk diambil keterangan. Tak berbangkit soal compound untuk hari ini. 28 soalan tu semua tak jawab lah, maksudnya akan jawab di mahkamah lah. Tak jawab. dah ada Alamat jawab lah. alamat saya jawab lah. Nama saya. Jadi ada tak pihak polis memberi keterangan ataupun sebab mengapa ahli Parlimen dihalang sedangkan PAC sendiri boleh masuk untuk bermeeting dalam tu? Tak ada. Tak ada sama Tak ada. sekali. Ya, baik, hal itu kalau berbangkit, kalaulah siasatan hari ini berakhir dengan pendakwaan,
sudah tentu itu antara perkara yang akan pihak peguam guna pakai sebagai hujah lah ya. Kita belum sampai tahap itu lagi. Jadi mungkin YB boleh bagi pandangan YB sikit sidang parlimen ditangguhkan sehingga bulan 9. Kenapa perkara itu belum berlaku? Adakah ada possibility untuk mencari numbers bahasannya? Ini tidak berkaitan dengan siasatan hari ini lah kan. Itu jelas lah ya. Yang kita boleh ikuti melalui kenyataan-kenyataan media ya. Yang pertama yang kita dah establish adalah blok pembangkang terdiri daripada PH, Muda, Pejuang, Warisan dan PSB itu intact numbersnya, iaitu 105. Okay. Kemudian kita juga ikuti 2 hari ini bahawa di pihak ahli Parlimen UMNO yang pada 3 Ogos diumum oleh Presidennya dalam mesyuarat Majlis Tertinggi, 8 telah menghantar surat kepada Speaker dan kepada Istana, iaitu menarik sokongan kepada Perdana Menteri. Manakala semalam kita juga dipahamkan bahawa ada 5 lagi ahli Parlimen UMNO menghantar surat penarikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin kepada Speaker Parlimen. Kita establish fakta tu dulu ya. Kalau 8 campur 5 itu sudah jadi 13. Sementara Tengku Razali yang berhormat mulia Tengku Razali lebih awal lagi berbuat demikian, menjadikan yang menarik sokongan sudah 14. Fakta itu tidak dicabar lah ya. Kita ikuti dalam laporan dan itu menjadikan 14. Kalau 105 campur 14 itu cuma memberi satu isyarat saja, iaitu Tan Sri Muhyiddin telah pun hilang sokongan pada saat penarikan balik sokongan UMNO itu berlaku. Mana pada ketika beliau menghadap Yang di-Pertuan Agong itu pun kita percaya beliau tidak ada sokongan. Itu pertama. Hari ini kita mengikuti pula kenyataan media Datuk Seri Ismail Sabri, Timbalan Perdana Menteri, yang menyebut 31 ahli Parlimen Barisan Nasional. Kita tahu ahli Parlimen Barisan Nasional ada 42. Kalau 31 sahaja, katakanlah itu betul, meninggalkan 11 yang sah tidak menyokong. Bermaksud daripada 114 angka yang Tan Sri Muhyiddin ada, tolak 11, dia tinggal 103. Itu bukan kita kata, itu kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri sendiri. Kalau dah 103 daripada 220, Perdana Menteri sepatutnya segeralah berundur. Tak perlu tunggu bulan 9 lah. Tak perlu. Daripada sekarang ke bulan 9, seorang Perdana Menteri yang ada kuasa, ada resources, dia cuma boleh fikirkan satu saja untuk selamatkan diri. Ya, ini istilahnya horse trading, jual beli. Ya, sebab itu pendirian blok pembangkang jelas 2 hari lepas buat kenyataan menggesa pilihan Parlimen diadakan segera. Tak perlu tunggu bulan 9. Parlimen boleh dipanggil segera mengikut Standing Order 11/1/3. 11/3 tak perlu notis 28 hari. Notis 1 hari pun dah boleh lah. Tak payah tunggu bulan 9. Menunggu bulan 9 artinya Perdana Menteri nak beli masa. It's buying time untuk survive secara politik. Tidak syak lagi. Itu sudah terang lagi bersuluh. Okey? Buat masa sekarang, dia jelas tidak ada sokongan. Terima kasih. Tapi laporan terbaru dan Tony Chua pun ada bagi indication yang mereka macam cenderung nak bagi PH survive till the end. Siapa tu? Tony. Tony Chua. Yang kita ada 2 tahap. Tahap pertama sekarang adalah membuktikan Tan Sri Muhyiddin tidak ada sokongan. Duduk situ dulu. Kita tak bincang tahap lain lagi. Okey? Okey, saya nak tambah. PKR apa macam dakwan Zahidi dan orang kata PKR ke blok. Zahidi beberapa jam sebelum Majlis Tertinggi 3 hari bulan Ogos menyebut 40 MP Barisan Nasional sokong dia. Sokong dia 40 kan. Jangan sebut soal 3 keadilan dulu. Ni soal credibility soal Zahidi. Dia sebut 40 Barisan Nasional. Hari ini Timbalan Perdana Menteri kata 31. Takkan dalam masa beberapa hari hilang 9 dah. Jadi kalau macam tu
itu dah kualiti maklumat yang ada pada Tun Zahidi. Tak layak untuk diulas. Okey. Dia Penasihat pada PM yang baru dilantik ni ada komen? Itu bidang okey. kepakaran Datuk Mahfuz. Kejap saya nak lanjut apa yang disebut oleh YB Datuk Saifuddin tadi. Sidang ni ditangguh, Muhyiddin minta penangguhan sampai ke September untuk proses jual belilah. Tapi katalah jika dia gagal untuk membeli, bermakna bahawa beliau tidak akan mendapat majoriti. Sebab itu penting untuk diadakan sebelum 6 September. Sebelum 6 September, sebab 6 September adalah pembukaan persidangan yang akan dibuat oleh Kebawah-Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Tan Sri Muhyiddin tidak boleh mencemar nama baik yang di-Pertuan Agong. Bila dia buka, dia rasmi Dewan, tiba-tiba kerajaan bertukar. Ini akan memberikan imej yang tidak baik. Sepatutnya dia bunuh sekarang. Sebab nak tunggu tu belum tentu dia boleh beli. Beli itu satu benda yang salah, satu jenayah, rasuah dan sebagainya. Kalau dia tak boleh beli, ini bermakna bahawa dia telah mencalarkan nama baik yang di-Pertuan Agong dan institusi parlimen, yang dia tahu dia tidak ada bilang, yang tidak ada majoriti, tapi dia buat juga sidang, panggil Agong rasmi, lepas buka, kerajaan bertukar. Tangguh lagi parlimen sebab parlimen tak boleh bersidang lagi. Ini satu benda yang harus dilihat oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Adapun soalan tadi, ini Datuk Peja, bekas Menteri Besar yang tidak ada majoriti di Dewan Undangan Negeri, dilantik menjadi penasihat kepada Perdana Menteri yang tidak ada majoriti di dalam Dewan Rakyat, dalam Dewan Parlimen. Jadi orang yang sama-sama tak ada majoriti sekarang ni ditugas untuk memberikan nasihat. Sedangkan bagi saya bahawa sepatutnya dia mencari jalan solusi kepada masalah negara. Pandemik COVID-19, kesannya apa dia? Masalah kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, orang nak cari makan. Orang nak makan. Sekarang dilantik ahli parlimen yang juga aduan yang dah ada pendapatan. Bagi tambah lagi pendapatan yang bertaraf menteri. Jadi ini bukan penasihat, tapi ini punah sihat yang akan membebankan negara sedangkan rakyat kelaparan. Maknanya bulan 9 nanti penggal baru parlimen lah. Ya, bulan 9 ni penggal baru parlimen. Yang sepatutnya bulan 3. Selalunya dia bulan Mac, tapi oleh kerana dia tangguh, dia bergerak kepada bulan 9. Jadi pembukaannya ialah oleh Bawah-Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Jadi bila ini berlaku, bermakna bahawa kalau dia tak dapat juga majoriti, malulah Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara datang berasmi, tiba-tiba kerajaan dia hilang. Kerajaan dia tidak ada majoriti. Apa akan jadi kepada negara? Apa akan jadi kepada maruah Tuanku Yang di-Pertuan Agong? Yang saya nak tambah pasal numbers tadi, ringkas saja. Dalam keadaan sekarang, kita ketahui secara sahih, mula-mula 8 ahli Parlimen UMNO hantar surat kepada speaker. Malam 5 lagi, menjadikan 13. Okey. Sebelum itu Tengku Razali hantar. Lepas Tengku Razali hantar, speaker membuat pernyataan. Tengku Razali, ahli Parlimen Bawah Musang, menulis dan memaklumkan kepada speaker. Baik. Speaker buat pernyataan. Bila 8 dan 5, 13 ahli Parlimen UMNO juga menulis surat pada speaker memaklumkan bahawa mereka menarik sokongan kepada Perdana Menteri, maka speaker sepatutnya mengeluarkan kenyataan. Telah menerima 13 surat daripada ahli Parlimen UMNO. Sebab speaker adalah otoriti yang paling legitimate dalam parlimen. Dia yang menerima surat 13. Dia sepatutnya mengeluarkan kenyataan, mengesahkan perkara itu. Buat masa ini speaker tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Yang kita ketahui ialah melalui kenyataan ahli Parlimen UMNO yang mengatakan mereka telah mengutus kepada speaker. Jadi yang kita mahukan adalah speaker mengeluarkan kenyataan, mengesahkan 13 telah menulis kepada dia. Jadi dengan sendirinya dia akan memberikan satu mesej bahawa Perdana Menteri tidak ada sokongan. Sebab surat telah dihantar kepada speaker. Barangkali rakan-rakan media boleh bertanyakan soalan itu kepada speaker. Okey. Okey. Terima kasih.
subscribe dan tekan lonceng